Wanita hari ini. Kita akan bersama dengan Prof. Amir. Prof. Amir. Ya. Hello, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Prof. Baik, Prof. Berkenaan dengan topik hari ini mengenai keganasan rumah tangga. Mungkin Prof boleh kongsikan dengan penonton wanita hari ini bagaimana agaknya persepsi secara menyeluruh berkenaan dengan keganasan rumah tangga, penglibatan dan juga faktor sendiri. Maaf, saya ada dengar ada sedikit masalah dari segi pendengaran. Dengar ke sekarang, Apa Prof? soalan yang kali tadi? Okey, ya, better. Dengar ya? Okey, Ya. okey, Prof. Topik hari ini iaitu keganasan rumah tangga. Kita nak tahu juga daripada perspektif Prof sendiri berkenaan dengan faktor dan juga bagaimana Prof melihat situasi keganasan rumah tangga pada masa kini. So, seperti yang telah Puan Amnani menceritakan tadi, bahawa memang kita tahu bahawa semasa zaman PKP ini di seluruh dunia memang akan kelihatan peningkatan dari segi isu keganasan rumah tangga disebabkan oleh kebanyakan negara yang mengalami isu PKP dan juga lockdown ini. Kedua-duanya suami dan isteri dan juga keluarga berada bersama-sama dekat dalam satu situasi yang berpanjangan. Maka seperti yang telah dibincangkan juga dan kita pun dah bincangkan dalam wanita hari ini sebelum ni, bahawa akan ada peningkatan stres secara baseline untuk semua keluarga. So apabila ada situasi di mana ada sedikit pencetus ataupun punca, maka apa-apa isu yang berlaku di rumah tangga itu mungkin akan lebih marah dan akan lebih naik. Dan isu ini bukan saja berlaku pada isteri saja, tapi mungkin juga kepada suami dan juga kepada anak-anak. Maka itu sebab dikatakan keganasan rumah tangga, bahawa keseluruhan ketiga-tiga ataupun mungkin saudara-saudara lain pun mungkin juga boleh terlibat dalam isu tersebut. Prof, mungkin Prof juga boleh kongsikan kalau kita dengarkan pengalaman yang ditempuh oleh Puan Sheila sendiri, pastinya ia melihat kesan bukan sahaja kepada isteri tetapi juga kesan itu terpalit kepada anak-anak. Bagaimana sebenarnya melihat impak keganasan rumah tangga ini, kesannya terhadap keluarga itu sendiri, Prof? Betul. So, impak dia bukan sahaja kepada mangsa dari segi mangsa yang direct, isteri itu. Tetapi juga kalau dalam konteks suami dan isteri, kalau dia ada anaknya, anak juga menjadi satu mangsa daripada segi keganasan rumah tangga tersebut. Dan juga akan ada masalah-masalah seperti perkembangan dan juga sebagainya. Kadang-kadang juga kita tahu bahawa kanak-kanak kadang-kadang dia mengalami masalah dari segi mungkin susah nak tidur dan akan ada simptom-simptom lain yang terjadi disebabkan oleh impak daripada isu melihat ataupun berada dalam keadaan rumah tangga yang toksik. Prof, melihat kepada situasi ketika ini, ramai juga antara mangsa-mangsa keganasan rumah tangga ini, kadang-kadang mereka takut untuk melaporkan kepada pihak yang berkaitan. Mungkin mereka risau mengaibkan pasangan ataupun memberi kesan kepada anak-anak pada masa depan. Bagaimana agaknya Prof boleh nasihat ataupun kongsikan bagi mereka untuk terus kuat dalam menempuh keganasan walaupun sukar, namun mereka mempunyai kekuatan dalam berdepan dengan situasi itu? Ya, so biasanya isu kenapa dipanggilnya mangsa sukar untuk datang ke depan adalah disebabkan oleh berbagai-bagai isu. Contohnya satu daripada ini adalah segi isolation. Biasanya bila ada isu di mana keganasan rumah tangga ini, maka individu itu akan terasing daripada keluarga yang lama. Ada juga ada isu dari segi malu dengan keluarga yang lanjut yang menyebabkan individu itu tak datang ke depan. Ketiga juga ada segi isu finance di mana kebanyakan kali bahawa mangsa tiada kemampuan untuk menjaga duitnya kerana dia telah dipegang oleh suami dalam konteks suami dan isteri contohnya. So inilah antara faktor kenapa kadang-kadang walaupun si isteri mahu ke depan, dia sukar untuk datang ke depan untuk mendapatkan bantuan. Yang satu lagi isu adalah juga dari segi tempat untuk mengadu. Seperti kita tengah tadi Puan Amnani ceritakan bahawa sekarang kita ada talian kasih dan juga talian WAO, pihak Kementerian Kesihatan juga ada talian untuk membantu psikososial. Tetapi ramai yang masih tidak tahu bahawa ada sistem-sistem dan juga bantuan untuk mereka.
Saya tertarik bila Prof menyentuh tentang pengasingan sosial ini juga yang menjadi salah satu sebab kenapa sukar untuk mangsa membuat ataupun mendapatkan bantuan. Dan kalau dilihat juga Prof dari segi persekitaran rumah itu sendiri yang tidak kondusif, di mana rumah yang kecil yang tidak selesa, apatah lagi mempunyai pasangan yang baran, kadang-kadang situasi ini juga boleh mencetus kepada keganasan. Apa pandangan Prof? Betul. In fact, ini adalah satu isu yang kita tengah perhatikan dan insya-Allah dalam masa sehari dua ni akan keluar sedikit data-data daripada pihak saya dan juga pihak The Centre mengenai isu keadaan rumah yang menyebabkan kesihatan mental kita terjejas. Okay. So, maka dari segi konteks keganasan rumah tangga juga, kawasan rumah dan juga situasi tempat tinggal juga memainkan satu peranan. Di samping itu juga semasa kita berada dalam PKP ini memang kita terasing. Kalau kita tak jaga kita ataupun kita tak selalu mengatakan bahawa penjarakan sosial itu bukan isu penjarakan emosi, maka kita mungkin akan isolated. Apatah lagi mereka yang memang ada masalah rumah tangga yang telah pun daripada awalnya dikeluarkan ataupun diasingkan daripada keluarga masing-masing disebabkan oleh isu-isu tertentu dalam keluarga itu, maka lebih bahaya keadaan mereka pada ketika ini. Okey, Prof. Kita nak tahu juga berkenaan dengan keganasan ini melibatkan golongan-golongan, bukan sahaja faktor mengenai pengambilan dadah ataupun tak mampu untuk mengawal emosi, tapi ada juga melibatkan golongan-golongan profesional. Adakah baran ini sendiri ataupun keganasan yang datang daripada individu itu merupakan salah satu penyakit ataupun personaliti dia sendiri? Ini yang kita katakan tadi bahawa biasanya isu keganasan rumah tangga ini tidak kisah dari segi walaupun dia miskin ataupun kaya, tinggi atau rendah ya. Yang isu ni dalam isu keadaan keganasan rumah tangga ni lebih kepada isu yang tadi dikatakan oleh Puan Amnani, power and control. Di mana ada satu ketidakseimbangan dari segi kuasa dan juga kontrol yang akan menyebabkan individu itu kalau dia memang ada ciri-ciri tertentu, tak kisahlah siapa dia, maka kes ini akan berlaku. Dan Prof, akhir sekali mungkin sedikit rumusan daripada Prof berkenaan dengan topik ini. Bagaimana sebenarnya perlu ada keberanian dalam diri mangsa ini dan mencari jalan keluar untuk mereka mendapatkan bantuan sokongan ini, Prof? Betul. Saya memang percaya bahawa dalam rumah tangga, situasi rumah tangga ini perlu ada give and take yang pertama. Dan perlu ada respect ataupun hormat pada isteri dan juga suami. Maka kalau ada apa-apa keganasan walaupun fizikal, dari segi mental atau emosi, ini termasuk mungkin dari segi mencaci, maki dan memalukan suami atau isteri, dan ketiga isu dari segi keganasan seksual, maka ini tidak patut berlaku ya. Maka kalau ada konteks begini yang berpanjangan menyebabkan individu itu berubah atau rasa dia memang tak patut mendapatkan seperti ini, maka ada bantuan-bantuan yang seperti dikatakan tadi WAO, Talian Kasih dan juga Kementerian Kesihatan yang dapat membantu dari segi mendapatkan bantuan. Baik. Okay, terima kasih banyak-banyak Prof berkongsi dengan kami berkenaan dengan isu ini. Jaga diri ya Prof. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam. Baik, itu dia tadi pandangan daripada Profesor Madya Dr. Amir Siddiq Amin Nordin, Pakar Perundingan dan Sekretari Universiti Malaya. Wanita hari ini.